Dengan sebab tu kita yang hari ni Nabi ajak, selalu saya sebut, dan kaifiat itu sangatlah mujarab dengan izin Allah dan kehendak Allah untuk umat akhir zaman ni, khususnya untuk mendepani 1001 jenis fitnah. Ni fitnah ni macam-macam fitnah. Pekerjaan jadi fitnah, wanita jadi fitnah, harta jadi fitnah, handphone jadi fitnah, TV jadi fitnah, semua fitnah. Maka Nabi ajak untuk umat akhir zaman ni, bacaan 10 ayat pertama dari surah Kahfi dan 10 ayat terakhir surah Kahfi. Ni sebelum saya lupa ni, tuan-tuan ajaklah ahli keluarga pakat buat. Tiap-tiap kali sebelum mula kuliah, saya didesak, saya mendapat desakan, bukan orang, dalam hati, untuk baca surah Kahfi. Kan? Baca. Tak tahu, saya pun tak tahu. Desakan, baca bagi umat Nabi Muhammad pakat buat. Dan dia sangat mujarab, kerana surah Kahfi, tuan-tuan, daripada 114 surah yang diturunkan oleh Allah, surah Kahfi ini diturunkan khas oleh Allah untuk menjadi perisai ampuh kepada umat Nabi Muhammad daripada diserang segala jenis fitnah, dan juga fitnah yang paling besar, iaitu fitnah Dajjal. Tapi kena amal dua-dua tempat, dia baru kuat. Dia kalau tuan-tuan amal 10 ayat pertama je, dia jadi macam tak cukup. Benteng tu jadi macam separuh benteng, tapi dia separuh je. Tuan-tuan gabung dengan 10 terakhir, dia jadi lengkap ke belakang, insya-Allah. Ayat 1 hingga ayat 10, ayat 101 hingga ayat 110. Duduk dengan ahli keluarga dalam rumah, pasang. Tuan-tuan buka lah YouTube, ada dibaca oleh ramai orang, 1 hingga 10 dan 101 hingga 110. Allah SWT jaga, insya-Allah, dari segala fitnah yang pelbagai. Kemudian Nabi sebut, kita tuan, kita ni, meja ni, panjang meja ni Rasulullah hidup zaman ni. Kemudian yang ni zaman kita. Kiamat akan berlaku zaman ni. Tanda nak tahu kiamat bila, Rasulullah pun tak tahu, Jibril pun tak tahu, tak ada jawapan. Jelas Nabi jawab jelas. Ketika Jibril datang tanya, wahai Muhammad, mata sa'ah, kiamat ni bila? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi jawab kepada Jibril yang ketika itu sedang berupa dan menjelma dengan rupa manusia, dan dihadiri oleh sahabat-sahabat, antaranya Sayyidina Umar. Nabi jawab kepada Jibril, orang yang bertanya pun tak tahu, orang yang ditanya pun tak tahu jawapan tu. Siapa tuan-tuan? Ketua segala Nabi dan Rasul tak tahu bila kiamat, ketua segala malaikat tidak tahu bila kiamat. Tadi tuan-tuan kata ada Tok Wali tahu Ustaz. Lah, ni kita sebut ni, ketua Nabi dan Rasul, ketua para malaikat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi kata, engkau pun tak tahu, aku pun tak tahu bila kiamat. Tuan-tuan, hati-hati tarikat pun banyak ni yang sesat-sesat ni. Dia mula-mula muncul kan, dia claim tok guru dia tahu, habis. Hati-hati, sangat banyak. Tu tajuk khas tu, no? Tu tajuk khusus tu. Kalau tajuk kumpulan-kumpulan sesat tu, yang sangat banyak tuan. Saya pun bukan pernah menyertai,
Saya kata menyertai kata patutlah kata. Bukan menyertai, pernah menyiasatlah beberapa secara serius. Memang dahsyat. Nabi tak tahu, Jibril tak tahu. Maka Jibril tanya, wahai Muhammad, akhbirni an amaratiha. Wahai Muhammad, boleh tak bagi tahu tanda? Maksudnya kalau berlaku tanda itu, peristiwa itu, suasana itu, kiamat dekat. Maka Nabi pun senaraikan beberapa tanda. Ulama bahagikan dua, kecil dan besar. Tanda besar walau satu belum berlaku. Tanda kecil hampir semua sudah berlaku. Tak semua lagi, hampir semua sudah berlaku. Yang kecil ustaz, ya. Sehingga yang pelik-pelik yang Nabi sebut, yang tuan-tuan tak pernah dengar, Nabi sebut kathratul aqlam, pen menjadi banyak. Tanda kecil, sahih. Kata para ulama hari ini, penulisan menjadi banyak di akhir zaman. Semua nak menulis. Sampai dalam jamban orang tulis dan lukis. Orang tulis dalam Facebook, orang tulis dalam Insta, orang tulis dalam WhatsApp, semua menulis, semua orang nak tulis. Dan buku-buku agama pun banyak. Kathratul aqlam. Kalian akan tengok akhir zaman esok ramai menulis. Betul. Itu dah jadi. Kemudian tinggal lagi tanda-tanda kecil yang kanan. Tanda-tanda kecil yang kanan. Maksudnya yang tanda-tanda kecil yang hampir besar, tapi yang kanan yang belum berlaku. Antaranya tuan-tuan, Sungai Furat di Iraq, Syria sana. Sungai Furat ni dia panjang, Turki, Iraq, Syria, dan dia lebar. Warnanya seperti warna ni. Saya belajar di Syria dulu. Saya sempat sampai. Sejuk, tak boleh mandi. Kalau musim sejuk tak boleh mandi. Ada satu kawasan Furat itu di Iraq yang akan surut dan terzahir gunung emas. Gunung emas tu bukan depa pergi simbah cat warna emas. Timbunan emas sebesar gunung. Bila Furat itu surut, maka terzahirlah gunung emas itu. Kata Nabi, ketika gunung emas itu dilihat, semua orang akan ke sana dan mereka akan saling berbunuhan. Daripada 100 orang, 99 akan mati. Ini pakai proses macam-macam ni. Gunung emas yang nak pi, yang akan tarik, lagi balik cari, tak, lepas tu tanya Furat di mana. Tuan-tuan, kita dah dengar 100 orang, 99 akan mati berbunuhan. Nak pergi ke tidak orang beriman? Tak pergilah. Tapi dia gunung, bukan seketul ni tuan-tuan. Emas kalau besar ni pun dah sekilo lah. Ni kalau besar meja ni berapa juta ni. Kalau besar surau ni kecil lah ni, besar gunung. Yang tu antara tanda kecil yang kanan. Kemuncak tanda kecil yang paling kanan, ketika tanda kecil itu berlaku, maka muncullah tanda besar yang pertama, namanya Dajjal.